Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Adakah ATM bakal guna kereta terbang? Perdana Menteri Keluarga Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri sekali lagi menggemparkan dunia media sosial apabila melantik seorang yang terkenal dengan projek kereta terbang sebagai pengerusi bukan eksekutif kumpulan Boston. Dengan pantas, Timbalan Menteri Pertahanan dalam era pentadbiran Pakatan Harapan, Liu Chintong tampil menyuarakan kebimbangannya. Sebagai mantan Timbalan Menteri Pertahanan yang memahami gerak kerja dan pentadbiran Boston Holdings Berhad yang merupakan sebahagian daripada Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, saya terkejut dan amat bimbang dengan pelantikan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof sebagai pengerusi bukan eksekutif kumpulan Boston, katanya dalam satu kenyataan. Adakah kebimbangan Chintong ini berasas? Kita rentas dahulu pandangan pengerusi DAP Negeri Johor ini. Menurut beliau, pelantikan ini merupakan scheme of things baharu yang tidak sepatutnya berlaku. Beliau merujuk kepada istilah scheme of things yang telah digunakan oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyidin Mat Yassin semasa rampasan kuasa Sheraton untuk menghalalkan pengagihan jawatan GLC demi membeli sokongan ahli parlimen. Semasa era pentadbiran Pakatan Harapan, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Menteri Pertahanan Muhammad Sabu telah menyatakan dengan jelas bahawa pengurusan LTAT dan Boston perlu diterajui pihak profesional dan bukan ahli politik, kata Chintong. Sebelum ini, jawatan tersebut dipegang oleh bekas Menteri Besar Johor, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang telah meletakkan jawatan pada 4 Ogos 2021 sebagai bantahan terhadap pentadbiran Mahyidin. Kata Chintong, sebelum Khalid, orang yang sekian lama memegang jawatan pengerusi Boston ialah bekas Panglima Angkatan Tentera Allahyarham Tan Sri Ghazali Cik Mat. Chintong menyuarakan bantahannya berdasarkan keistimewaan ciri-ciri badan korporat tersebut. Tidak seperti GLC yang lain, LTAT dan Boston merupakan entiti unik yang mewakili kepentingan, pandangan dan perspektif Angkatan Tentera Malaysia, tegasnya. Mengimbas kembali sewaktu Pakatan Harapan menjadi kerajaan, beliau berkata, cita-cita kami ialah memastikan LTAT dan Boston dapat dibangunkan sebagai pusat pelaburan industri pertahanan baharu melalui transformasi berdasarkan Kertas Putih Pertahanan. Malangnya, semua ini telah dihancurkan oleh rampasan kuasa Sheraton. Beliau juga merujuk kepada kemelut yang dihadapi oleh Boston dan anak syarikatnya, Boston Shipyard, yang kini sedang bergelut untuk menyelesaikan projek Littoral Combat Ship LCS bernilai 9 bilion ringgit yang masih terumbang-ambing. Rizwan tidak sepatutnya dilantik kerana beliau tidak mampu menyelesaikan krisis besar yang dihadapi syarikat ini. Malah berdasarkan reputasi beliau yang dicurigai, ia akan memburukkan lagi keadaan, dakwa Chintong. Beliau dilihat mencurigai kebolehan bekas Menteri Pembangunan Usahawan tersebut mungkin berdasarkan kepada projek kereta terbang yang mendapat kecaman di media sosial. Laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC mengesahkan bahawa projek kereta terbang yang selama ini didakwa sebagai inisiatif pihak swasta telah menerima suntikan dana daripada kerajaan sebanyak 20 juta ringgit menerusi kumpulan industri kerajaan bagi teknologi tinggi MITE. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi mengesahkan dana itu telah disalurkan oleh VTSB Venture Tech Sdn Bhd subsidiari milik penuh MITE kepada ABSB pada 1 November 2019. Kata laporan itu yang boleh diakses menerusi portal rasmi PAC. Laporan PAC juga menyatakan Rizwan mengumumkan projek tersebut tanpa perancangan teliti serta tidak memaklumkannya kepada Kabinet. Selain mendapati ia adalah projek swasta, bukan projek nasional seperti diuar-uarkannya. Rizwan juga mempromosi ABSB secara terbuka sebelum kerajaan melaksanakan pematuhan piawaian kewangan, hak milik intelek, kepakaran dan kapasiti membangunkan kereta terbang terhadap syarikat berkenaan. PAC turut mendapati ABSB membangunkan prototipe di Jepun kerana negara itu memiliki ekosistem dan kemudahan membina kereta terbang, sedangkan Rizwan memaklumkan syarikat itu menggunakan teknologi tempatan.
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI serta MIT juga tidak dirujuk langsung dalam menentukan hala tuju pembangunan mobiliti udara dan tiada undang-undang sedia ada berkaitan kawal selia dan penggunaan kereta terbang di Malaysia, jelas laporan itu. Kali terakhir rakyat mendengar kisah kereta terbang adalah menerusi nukilan Khalid Nordin dalam ucapan tahun baharunya pada 31 Disember 2020. Beliau berkata 2020 bakal melabuhkan tirainya. Yang pasti 2020 bukanlah tahun cemerlang seperti yang pernah kita rancang dan bayangkan. Ia bukan tahun kita menyaksikan kereta terbang, tetapi tahun kereta pun tidak berjalan. Ia bukan tahun kita mencatat pertumbuhan ekonomi terbaik, tetapi tahun dengan rekod pendapatan dan pelaburan terburuk. Demikian tahap pencapaian Rizwan yang kini dilantik untuk menerajui Boston. Pelantikan beliau adalah satu penghinaan kepada Angkatan Tentera Malaysia dan ia harus dibatalkan serta-merta, tegas Cintong. Justru jangan ada yang kata Cintong berniat jahat terhadap Rizwan pula.